Tembang kencang. Tempat kencang. Tembang tendang. Wiket kencang. Okay, sorry. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali kita dalam channel Sembang Tendang. So kali ini kita bincang lain sikit. Untuk topik kali ini adalah khas untuk hari Rabu saja topik ni. Apa nama dia? Recap kencang. Okey. Baru fikir. Recap kencang. So segmen ni akan ada pada setiap hari Rabu sebelum sebelum hari yang kita jemput panel lah, panel jemputan tu. So setiap Rabu. So recap kencang, segmen recap kencang ni kita takkan ada panel jemputan lah. Basically kami bertiga sahajalah yang akan membincangkan tentang bola sepak. So segmen Sembang Tendang kali ni adalah disponsor oleh Kepak Ayam Frozen yang diusahakan oleh aku sendiri. Okay. So kepada korang yang berminat boleh layari Instagram Kepak Frozen atau WhatsApp nombor aku DM IG Kepak Frozen. So situ macam-macam ada, kepak ayam ada, tongkeng ada, drumstick ada, harga memang baloi. So korang boleh DM dan chat. Thank you. Okay, so topik pertama kita. Boleh kita mulakan dengan Ikmal? Boleh. Okay, boleh. Hari ni, kali ni yang untuk poin pertama aku ingin cakap pasal sport UCL lah. UCL. Okay, sekarang ni pun kita tahu untuk undian dah diundi. Dan sekarang pun quarter final quarter final. Okay. Tak salah aku 4 tim yang dah lepas kan. Cuma lagi dalam 8 tim yang belum decide untuk yang second match kan. Macam City, Real Madrid kan semua tu. Okay, aku takkan bincang untuk yang dah lepas Leipzig. Okay, PSG yang dah lepas tak bincang. Aku nak cakap untuk yang untuk lepas dengan quarter final lah. Macam City, Real Madrid kan untuk yang second match ni. Okay, untuk bagi aku untuk City dengan Real Madrid ni yang kita tahu City dah melalui Real Madrid kan 2-1 kan. Okay, 2-1. Bagi aku match yang kedua ni agak aku rasa Real Madrid boleh push sebenarnya untuk game yang tadi ni sebab Real Madrid tengah form kan. Dia punya semangat tu lagi berapa match dia nak menang 3 match kan untuk menang La Liga tak silap aku. La Liga. Okay, tak silap. Aku rasa kat situ dia boleh lah. Boleh pergi jauh kan dalam City. Cuma kan, tapi dalam diri aku sebenar dalam di lubuk hati aku nak City lepas sebenarnya. Dan sebab kita tahu City ni paling hebat pun musim lepas tak ada aku quarter final. Sama. Pernah ada semi City. Tapi kalau semi ada trial juga. Kat situ. Tapi aku rasa ada kelebihan juga untuk City sebab dia pun dah okay. Sekarang ni bagi aku lapor lepas mak? Lapor. Okay. So City pun tak masalah bagi aku. Kat situ. Dan aku rasa City nak menang sebab UEFA punya ban tu confirm akan ada. Kita tak tahu 2 tahun atau setahun tapi akan ada lah. Dapat rayuan setahun je. Tapi semusim. Tapi City nak menang. Dia just nak tebus benda tu lah. So aku rasa City dengan Real Madrid dua-dua akan push. Yes. Itu lah aku rasa antara match yang agak sombong kalau tengok kan. So aku agak kat sini City aku sendiri lah. Kalau City lepas lah. Kan. Okay, kalau aku nak bincang pula pasal Juventus dengan Lyon ni. Okay, Juventus dengan Lyon ni bagi aku kita nampak agak berat sebelah kan. Orang kita tengok Juventus menang. Betul tak? Tapi match sebelum ni pun Lyon menang tak silap aku 1-0. Yang game sebelum ni. So kat sini match dia agak interesting lah kalau dapat tengok sebab Juve pun sekarang Serie A confirm kan. Serie A sekarang kita tahu memang Juventus pegang. Kan. So kat sini aku rasa tak main sangat tapi interestingnya agak kalau tengok
Kalau match yang seterusnya Barcelona dengan Napoli. Barcelona dengan Napoli ni pun aku rasa Barcelona sekarang ni kalau tengok dekat dalam La Liga, gol dia sikit tau. Tak macam dulu. Dia tak banyak bahan kan. Gol dia memang sangat sikit. Kan? Napoli pun ada masalah juga dalam segi permainan orang. So kat sini match ni aku agak kalau boleh macam ni lah. Kita tak nak ada Real Madrid tak nak, kita tak nak ada Barca. Kan? Kalau boleh kita nak Napoli lepas. Itu bagi aku Napoli boleh ni lah, boleh fight lah untuk spot untuk quarter final ni. Dan yang terakhir Bayern dengan Chelsea. Bayern dengan Chelsea ni agak parah agak kan. Chelsea kena 3 kot. 3. Tapi sekarang Chelsea on form. Bayern lagi on form. Sebab Bayern kau tengok. Betul. Aku tak cakap lah. Lagi-lagi Lewandowski lah. Betul. Aku tak tahu lah kalau musim ni dia tak menang Ballon d'Or. Kalau kau nak cakap, aku rasa rugi lah betul lah orang cakap untuk Ballon d'Or ni Messi je. CR je. Aku rasa dia patut menang Ballon d'Or. Aku rasa tak adil lah sebab aku rasa aku rasa lepas Modric tu, kalau Modric menang aku rasa lain-lain boleh dah untuk beat CR dengan Messi. Kan? Sebab kita tengok Modric tu kan. So aku rasa kat sini Bayern kan, Chelsea boleh pergi. Cuma aku rasa dia dapat 3 tu untuk permulaan tu agak susah. Kalau dapat susah sebab nak clean sheet aku susah. Betul aku cakap clean sheet agak susah. Sekarang ni Chelsea boleh buat gol dalam match dalam 10 minit aku buat lah gol sebanyak mana pun. Betul sebab pendapat aku kan. Kalau pendapat kau kalau Chelsea lah. Pendapat aku harap game ni fight lah. Aku tak mengharapkan untuk layak. Tak harap layak untuk seterusnya. Aku harap fight game ni. Tak kalah dengan Bayern. Itu je. Itu betul lah tu. Ya, kalau boleh ada fight lah, tak kisah macam mana kan. Tapi aku rasa semua game ni semua ada fight. Betul. Bagi aku rasa semua ada fight. So tak kisahlah ketinggalan berapa. Sebab banyak dah kejutan berlaku. Betul. Banyak dah beli 4-0. Tak banyak 4-0 tapi boleh kejar agak. Betul. Ini tak disangka terjadi. Itu setakat ni yang untuk support Yusef. Kalau ada nak tambah, boleh tambah. Okay. So topik seterusnya aku lah ya. Okay. Seterusnya aku nak cakap pasal Real Madrid. Penyerang. So kita tahu Real Madrid ni memang sentiasa penyerangnya silih berganti lah orang katakan. Contoh kita Jovic, kita ada Mariano, and then kita ada sebelum tu adalah yang lain. Tapi nak cakap pasal Benzema lepas dia season ni dan juga selepas bola sepak dimulakan semula ni, nampak Benzema sangat-sangat konsisten, sangat-sangat bagus. Betul. Untuk La Liga saja dia dah jadikan 18 gol dan 8 assist. Dan hari tu kemenangan Real Madrid ke atas Deportivo rasanya. Pun dah menang. Bukan pun Benzema score dan juga 1 assist. So pada aku Jovic memang dah tak boleh nak buat apalah. Dan aku next game pun jumpa Real Madrid kan, MC lawan Real Madrid. So memang menakutkan. Kalau tanya aku paling menakutkan Benzema lah. Yang lain aku tak tahu. Itu sahaja. Confirm Ciwang. Okay, untuk minggu ni recap bincang aku punya isinya adalah Khalid Jamlus. Kita beralih kepada Malaysia pula. Baru-baru ni viral pasal Khalid Jamlus yang menggandaikan dia punya kasut emas. Dia jual kasut emas dia bernilai 10,000 tak silap aku. Dengan medal-medal yang dia pernah menang dengan Perak, Selangor semua. So benda tu yang menjadikan isu yang dia nak sebenarnya melatih sesebuah pasukan kat Malaysia ni. Dia nak. Tapi satu je aku hilang respect dengan dia masa interview wartawan dengan wartawan TV3. Yang aku tak tahu. Dia ada cakap wartawan tanya spontan lah macam pasal adakah anda nak melatih tim bola Malaysia suatu hari nanti. Dia jawab mestilah. Takkan saya nak di tukang kebun. Bagi aku benda tu tak hormat. Tak profesional. Kau boleh jawab cara lain. Kau jangan nak menghina tukang kebun. Tukang kebun tu pun satu pekerjaan sebenarnya.
So cara jawapan dia tu bagi aku tak profesional. Aku selalu tengok dia punya live dia jual baju dia, jersey dekat Facebook masa PKP. Memang rancak. Banyak gila orang join dia punya live. So aku baru tahu rupa-rupanya dia ada masalah duit. Dia belum dikategorikan muflis bagi aku. Sebab dia pun dulu gaji dia aku rasa 20,000. Tak sebanyak player bola sekarang. So aku rasa mungkin ada saving. Mungkin dia tak ada kerja sekarang. Dan PKP tu pun dia jual baju semua. So dia dikategorikan sedang mencari kerja lah. Sebab tu dia nak melatih sebuah pasukan kat Malaysia ni. Tapi itulah yang menimbulkan kontroversi dengan cara jawapan dia macam tu. Jawapan dia tu. Tu je lah. Okay, topik keempat, Hikmah. Okay, kalau topik yang keempat ni aku nak sentuh sikit pasal player, aku sebenarnya player Manchester United untuk Pogba. Okay, Pogba ni dulu kita tahu dia ada link. Selepas ada masalah dari segi dalaman Manchester United ni, Pogba ni ada masalah betul lah. Jadi dia masih injet yang kita tahu, masih injet. Dia banyak juga link cakap dia dah tak seronok. Lepas tu pula Real Madrid tak ambil kesempatan nak menyuarakan nak beli Pogba. Juventus sama-sama. So kat situ nampak, ya kita tahu lah ada yang kata Pogba ni toksik kan, ada toksik. And then tapi bagi aku seperti Roy Keane tak silap aku cakap, star playernya kat MU tu just seorang je, Pogba je. Itu je yang ada star player sekarang ni. So dia memang tak ada player yang lagi besar pada club. Betul. Tapi kita as board ataupun manager, kita perlu jaga seseorang player tu. And mungkin ada solusinya kat situ untuk mengekalkan Pogba ni. Dan sekarang pun okey, dengan kemasukan Bruno Fernandes, kita nampak Pogba dah main. Dia main, kita dah boleh nampak tu si seronok ataupun tidak main tu. Sebelum ni dia memang tak seronok. Dengan macam-macam media pula bising pasal dia kan. Okey, Pogba macam ni kan. Banyaklah kutuk kan. So bila masuk Bruno ni aku nampak fikir kat Pogba ni. Memang sangat nampak. Dia seronok main dengan Bruno. Bila aku paling seronok bila baru ni dia buat gol. Yang tu aku agak terharu lah sebenarnya tengok kan Pogba dah. Bila dah tersenyum kan, suka bila dia try sekali, kalau contoh dia try gol, dia tak ada macam mengeluh kan. Dia mengeluh tapi dia senyum. Itu paling aku suka tengok. Untuk match yang sekarang lepas COVID-19 kan, tu aku rasa Pogba ni sebenarnya boleh lagi main kat MU. Sekarang umur dia dah 27. 27. Kontrak dengan MU lagi 2 tahun tak silap. Kalau dia nak, sekarang ni MU tengah try untuk sambung kontrak lagi. So aku tak tahu macam mana perjalanan. Tapi aku harap untuk lagi masih 2 tahun ni dia dapat sumbangkan sesuatu bagi MU kan. MU tolong gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu je aku rasa. Okay, topik kelima aku. So benda ni dah lama dah sebenarnya, tapi mungkin aku nak cerita balik lah. Sebab dia jadi isu lah juga sekarang pun jadi isu. So 30 April hari tu Liga Perancis dah ditamatkan. Okay, kita tahu juaranya ialah PSG dan yang tersingkir ialah Toulouse dan juga Amiens. Tapi dua je. Dua kelab yang tersingkir lah. Bukan tersingkir, di relegate. Turun division lah. Itu. Tapi yang menyedihkan bila bola dah rancak balik kan. Jadi macam orang kata fan bola sepak Perancis ni macam dia orang rasa macam alamak, sayang lah kita pergi tamat kan. Betul. Sayang, betul-betul sayang sebab contohnya fan Toulouse lah. Kalau korang kenal lah Sangaré, Diakité, itu player muda yang betul-betul sedap dekat Toulouse lah. Jadi bila tersingkir ni kena main Liga kedua kan. League 2 kan. Sayang lah. Tapi Liga sajalah yang ditamatkan. Kita masih ada lagi cup Perancis. Ada 2 lagi cup. Saya tak ingat dia. Itu sajalah. PSG punya fans saya rasa dah tak perlu risau dah. Dah menang. Dia pun dah tak cakap apa dah menang. Tak tahu apalah. Tapi yang lain-lain tu lah macam sayang lah. Sebab kita dah rancak. Betul. La Liga dah rancak, Serie A dah rancak.
Bagi aku Bagi terlalu aku, awal lah. Terlalu awal lah decision tu. Mungkin Bagi aku betul. Perancis menekan butang panik terlalu awal. betul. Kita tengok Jerman dengan UK, negara diorang paling tinggi untuk coronavirus punya case. Tapi diorang boleh buat bola sepak, boleh adakan balik bola sepak. Kenapa Perancis terlalu awal menekan butang panik? Itu bagi aku kesilapan. Tapi itu semua atas persetujuan kelab juga. Sewaktu tu lah. Tapi bila sekarang dia minta satu keputusan yang kita buat tu, kita macam menyesal sekejap. Bila dah rancak balik ni, kita maybe peminat-peminat bola sepak Liga Perancis rasa macam aduh sayanglah tengok negara lain semua tengah rancak. Tapi masih lagi ada cup-cup lain lah, dan juga PSG pun dengan Lyon main untuk UCL kan. So itu je lah orang kata hiburannya. Okay. Ciwang. Kesian dekat tim-tim bawahan lah. Betul. Yelah. So untuk topik terakhir untuk segmen recap kencang ni adalah, benda ni pun dah lama juga tapi aku saja nak timbal sekali. Swap deal antara Juve dan Barca. Aku rasa ini satu kerugian dan keuntungan untuk kedua-dua tim. Untuk pasukan Barca, dia membeli seorang player yang berumur 30 tahun iaitu Miralem Pjanic dari Juve. Dan untuk Juve mendapat hikmat Mela. Satu keuntungan untuk Juve dan satu kerugian untuk Barca. Aku rasa tak tahulah kerugian ke apa, bagi aku kerugian lah. Sebab melepaskan player muda Arthur yang cara main bak kata Iqmal seperti apa Man? Xavi Hernandez dan membuat pertukaran player antara dengan Pjanic. Aku rasa tu menguntungkan dan merugikan sesebuah kelab lah untuk kedua tim tu. Okay, macam mana dia sebenarnya agak menguntungkan untuk Barca. Tapi short term je. Short term betul. Yang ni kan 30 kan. Arthur ni kita boleh bagi ruang lagi yo. Sebab dia umur 23 weh. 23 dia macam-macam dapat belajar. So dia memang untung gila kat Juve. Cuma dia guna ke tak Arthur tu aku tak tahu. Kan sebab takkan ni kalau sebab Pjanic ni dia lomba tau. Memang dia function dia memang duduk CDM, memang function dia. Kat situ memang bagi bola kan. Okay, untuk short term memang betul Barca untung. Dari segi untung pun dia untung ke Barca juga kan, sikit kan. Sebab Filipe Melo Arthur. So untuk short term Barca untung, tapi untuk long term dia perlu cari ganti baru. Tapi pada aku kesilapannya pada Barca dan juga peminat Barca juga, sebab dia orang hype sangat waktu Arthur masuk dulu. Expectation dia orang letak tu tinggi, mungkin benchmark tu dia orang letak sama macam tak tahu lah, mungkin lah sama macam legenda-legenda diorang Xavi ke atau siapa. Tapi bila Arthur tak dapat nak sampai target tu, dia orang rasa macam tak boleh lah jual. So daripada satu ayat lah, daripada Juve tu kuda tua, jadi Barca yang kuda tua sekarang. Kalau Betul. Already terbalik kepada Barca. Betul lah. Betul. Aku tak sangka. Yelah dulu kita tengok Barca. Okay, dulu kan keluar kan. Aku tak perasan weh. Memang tak perasan tiba keluar media. Kita pun dah masing besar. Tengok semakin tua kan. Aku tak sangka lah. Betul, Real Madrid, aku cakap Real Madrid akan dia orang nampak lagi advance lah daripada segi orang cakap apa, rekrut pemain muda ni, contoh macam Rodrigo, diorang ada Vinicius Junior, diorang ada Renier, diorang ada Takafasi Kubo, Brahim Diaz. Tapi Barca ni nampak macam dia boleh ikut. Contohnya dia sign siapa nama dia? Yang player Jepun tu. Aku tak tahu. Hiroki Abe. Tapi nampak macam tak seaktif pasukan Real Madrid lah. Itu je. Okay, Ciwang ada apa-apa lagi? So itu je lah topik untuk recap kencang pada hari Rabu ni. So mungkin ada topik yang hangat untuk Ahad ni Wang? Topik misteri. Panel pun misteri. Kita dah bagi tahu. Topik dan panel adalah hangat. So korang stay tune je. Aku rasa topik pun agak hangat lah topik ni.
Tapi misteri lah. So nanti tunggulah teaser dari kami. Okay. So terima kasih Iqmal, Hama. Okay. Ya. Untuk segmen sedikit bincang ni. So stay tune Ahad ni. Okay. So kita punya tagline apa? Sembang kencang. Tambah kencang. Sembang tendang. Wicket kencang. Okay, sorry. Sembang tendang. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.